الصلاة على النبي والسلام على الرسول والأنبياء المرسلين كلهم مكرمون. Selawat ke atas Nabi, sejahtera ke atas Rasul, Nabi-Nabi yang diutuskan, mereka semua adalah mulia. Kawan-kawan yang dikasihi oleh Allah sekalian, Surah An-Nisa ayat 125 ada menyatakan, Dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayangannya. Surah An-Nisa ayat 125. Ayat di atas menceritakan kedudukan Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai orang yang disayangi oleh Allah. Baginda digelar Al-Khalil. Makna Al-Khalil ialah mengandungi kesempurnaan dan kedalaman cinta. Kawan-kawan sekalian, Nabi Ibrahim alaihissalam dilahirkan di sebuah negeri dipanggil Babylon. Sekarang, Babylon dikenali sebagai Iraq. Negeri Babylon diperintah oleh seorang raja yang sangat kejam. Namanya ialah Raja Namrud bin Kanaan. Sesiapa yang membantah kata-kata raja akan dihukum pancung sampai mati. Oleh itu, tidak ada siapa pun yang berani melawan undang-undang Raja Namrud. Menurut riwayat, semasa Nabi Ibrahim alaihissalam dilahirkan, muncul sebuah bintang yang sinarnya menutup cahaya matahari dan bulan. Ketika itu, ramai orang yang mati. Raja Namrud terkejut dan merasa hairan tentang kejadian itu. Dia segera mengumpulkan para dukun dan ahli nujum untuk menanyakan persoalan itu. Jawapan yang diberikan oleh para dukun dan ahli nujum sangat membimbangkan Raja Namrud. Mereka menyatakan pada ketika itu telah lahir seorang anak lelaki yang akan membinasakan kekuasaannya. Kawan-kawan sekalian, apakah tindakan Raja Namrud selepas mendengar berita itu? Dengan segera, dia menurunkan perintah supaya setiap anak yang dilahir mestilah dibunuh. Pada ketika itu, Nabi Ibrahim alaihissalam telah dilahirkan. Ibu baginda merasa cemas dan takut setelah mendengar perintah Raja Namrud. Apa yang perlu dia lakukan? Allah Ar-Rahman, Allah Maha Penyayang. Allah telah memberi ilham kepada ibu baginda supaya membawa baginda ke sebuah gua di pinggir bandar Babylon. Tujuan ibunya membuat demikian kerana ingin menyembunyi dan menyelamatkan anaknya Nabi Ibrahim alaihissalam daripada dibunuh. Allah Al-Hafiz, Allah Maha Memelihara. Dengan peliharaan daripada Allah, Nabi Ibrahim alaihissalam dapat diselamatkan daripada dibunuh. Di gua tersebutlah baginda disusukan, diasuh dan dibesarkan oleh ibunya. Ibunya terpaksa berulang-alik dari rumahnya ke gua dan bertawakal agar Nabi Ibrahim tidak diapa-apakan oleh binatang buas. Ada riwayat menyatakan semasa ketiadaan ibu Nabi Ibrahim alaihissalam di gua, Allah telah memerintahkan malaikat Jibril menjaga baginda. Masya Allah, begitulah pengasihnya Allah terhadap baginda. Manakala bila malam menjelma, gelapnya suasana di sekeliling. Tetapi apabila munculnya bulan dan bintang, ia dapat menyinari alam yang gelap itu. Terdetik di dalam hatinya, siapakah yang menciptakan alam ini? Nabi Ibrahim alaihissalam mula mencari Tuhannya dengan menggunakan akalnya yang bersih. Peristiwa baginda mencari Tuhan terdapat dalam surah Al-An'am ayat 75 hingga 79 yang bermaksud, Ketika malam telah menjadi gelap, ia melihat sebuah bintang, yakni lalu dia berkata, Inilah Tuhanku.
Tetapi setelah bulan tenggelam, dia berkata, "Sesungguhnya jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang-orang yang sesat." Kemudian, ketika dia melihat matahari terbit, dia berkata, "Inilah Tuhanku, ini yang lebih besar." Maka ketika matahari itu tenggelam, dia berkata, "Wahai kaum, sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dengan cenderung kepada yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan." Surah Al-An'am ayat 75 hingga 79. Kawan-kawan sekalian, apabila Raja Namrud semakin melupakan pembunuhan bayi dan Nabi Ibrahim AS telah meningkat remaja, keluarlah baginda dari gua tempat persembunyiannya. Baginda mula tinggal bersama ibu dan ayahnya di rumah mereka. Ayah Nabi Ibrahim AS bernama Azar. Azar ialah seorang pembuat berhala yang sangat mahir. Selain menjual berhala rekaannya, dia juga seorang penyembah berhala buatannya sendiri. Nabi Ibrahim AS juga selalu disuruh oleh ayahnya keliling kota menjaja berhala buatannya. Sebenarnya, di hati baginda membenci perbuatan tersebut. Pada suatu ketika, pernah hatinya terdetik, bagaimana caranya Allah menghidupkan manusia di alam akhirat. Walaupun sebenarnya baginda terlalu yakin tentang kehidupan di akhirat dan janji-janji Allah. Lantas baginda terus berdoa, "Wahai Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan makhluk-makhluk yang mati." Surah Al-Baqarah ayat 260. Allah menjawab dengan firman-Nya. "Adakah engkau belum percaya, yakni kepada kekuasaanku?" Surah Al-Baqarah ayat 260. Berkata Nabi Ibrahim AS lagi, "Bahkan, yakni aku percaya dan yakin. Akan tetapi, yakni aku memohon yang demikian, ialah supaya tentram hatiku." Surah Al-Baqarah ayat 260. Allah memperkenankan permohonan Nabi Ibrahim AS, lalu memerintahkan Nabi Ibrahim menangkap 4 ekor burung. Setelah itu, Nabi Ibrahim dikehendaki memotong dan menceraikan tiap-tiap anggota badan burung, supaya Nabi Ibrahim dapat melihat sendiri bagaimana cara burung itu dihidupkan dan bernyawa kembali oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tubuh 4 ekor burung yang sudah hancur itu dibahagikan kepada 4 bahagian pula. Setiap bahagian diletakkan di atas puncak setiap bukit dari 4 bukit yang letaknya berjauhan di antara satu dengan yang lain. Sesudah selesai semuanya itu, Nabi Ibrahim diperintahkan supaya memanggil 4 ekor burung yang telah hancur lumat itu. Dengan izin Allah dan kekuasaannya, datanglah berterbangan 4 ekor burung itu seperti burung-burung yang asal. Tidak ada beza sedikit pun. Betapa puas dan gembira hati Nabi Ibrahim AS melihat kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala yang terjadi di hadapannya. Kawan-kawan sekalian, setelah Nabi Ibrahim dilantik sebagai Rasul untuk memimpin kaumnya ke jalan yang diredai Allah, orang pertama yang diseru beriman ialah ayahnya yang sangat dikasihi. Baginda dengan hormat dan sopan mengajak ayahnya supaya menyembah Allah yang Maha Esa. Nabi Ibrahim bertanya dengan lemah lembut, seperti dalam surah Maryam ayat 42 hingga 43. "Wahai ayahku, mengapa ayah menyembah benda yang tidak mendengar dan tidak melihat, serta tidak dapat menolongmu sedikit pun? Wahai ayahku, sesungguhnya telah datang kepadaku ilmu pengetahuan yang tidak pernah datang kepadamu. Oleh itu, ikutlah daku. Aku akan memimpinmu ke jalan yang betul." Muka ayah Nabi Ibrahim AS tiba-tiba menjadi merah kerana sangat marah. Ayahnya memaki hamun baginda dengan kata-kata yang sangat kasar, lalu dihalaunya baginda dari rumahnya.
Malah, ayahnya juga tidak mengaku Nabi Ibrahim sebagai anaknya lagi. Nabi Ibrahim alaihissalam pergi menemui kaumnya yang sedang menyembah berhala-berhala